Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar wahyu dalam babak 11. Dua orang saksi. Mari kita bermula. Kemudian aku diberikan sebatang tongkat yang kelihatannya seperti kayu pengukur. Lalu aku diperintahkan, pergilah ukur rumah Allah dan mezbah. Kiralah orang yang beribadat di rumah Allah. Tetapi janganlah ukur halaman yang di sebelah luar, kerana bahagian itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Aku akan mengutus dua orang saksi aku yang mengenakan pakaian berkabung. Mereka akan mengisytiharkan perkabaran Allah selama 1260 hari. Kedua-dua orang saksi itu adalah dua batang pokok zaitun dan dua buah kaki pelita yang berdiri di hadapan Tuhan alam semesta. Jika sesiapa cuba mencederakan mereka, api keluar dari mulut mereka dan membinasakan musuh. Dengan demikian, sesiapa sahaja yang cuba mencederakan mereka akan terbunuh. Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit, supaya hujan tidak turun selama mereka mengisytiharkan perkabaran Allah. Mereka juga berkuasa atas mata air untuk mengubah air menjadi darah. Mereka juga berkuasa menimpakan segala macam malapetaka ke atas bumi, bila-bila masa mereka menghendakinya. Apabila mereka selesai mengisytiharkan perkabaran, binatang yang keluar dari jurang maut akan melawan mereka, lalu mengalahkan dan membunuh mereka. Mayat mereka akan terlantar di jalan raya kota besar, tempat Tuhan mereka disalibkan. Kota itu diberikan nama kiasan Sodom atau Mesir. Orang dari semua negara, suku, bahasa dan bangsa akan melihat mayat mereka selama 3 hari setengah dan tidak mengizinkan mayat-mayat itu dikuburkan. Penduduk bumi akan bersukacita kerana kematian dua orang saksi ini. Mereka akan merayakannya dan saling mengirim hadiah, kerana kedua-dua orang nabi itu telah mendatangkan banyak kesusahan kepada umat manusia. Setelah 3 hari setengah, nafas daripada Allah yang memberikan hidup memasuki mereka. Mereka pun bangkit, sehingga semua orang yang melihat mereka sangat ketakutan. Kemudian, dua orang nabi itu mendengar suara lantang dari syurga berkata kepada mereka, "Marilah naik ke sini." Di hadapan mata musuh mereka, kedua-dua orang nabi itu naik ke syurga dengan awan. Tepat pada masa itu, berlakulah gempa bumi yang dahsyat. 1/10 kota itu musnah dan 7,000 orang terbunuh kerana gempa itu. Orang yang selebihnya ketakutan, lalu mereka memuji keagungan Allah di syurga. Bencana kedua sudah lalu, tetapi lihatlah, bencana ketiga akan
segera datang. Ya, kali ini ada tengok orang yang selebihnya ketakutan lalu mereka memuji keagungan Allah di syurga. Ayat 15, trompet ketujuh. Kemudian malaikat ketujuh meniup trompetnya dan suara-suara lantang di syurga berkata, Allah Tuhan kita dan penyelamat yang diutusnya mempunyai kuasa untuk memerintah dunia. Dia akan memerintah selama-lamanya. Amin. Lalu 24 orang pemimpin yang duduk di atas takhta mereka di hadapan Allah bersujud dan menyembah Allah. Mereka berkata, Ya Tuhan, Allah Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Kami bersyukur kepada kamu kerana engkau telah menggunakan kuasa kamu yang besar dan mula memerintah. Amin. Orang yang tidak mengenal engkau meradang kerana telah tiba masanya engkau meluahkan kemukaan kamu dan masanya engkau mengadili orang mati. Inilah masanya engkau menghadiahi hamba-hamba kamu, para nabi itu, dan juga umat kamu. Semua orang yang hormat dan takut akan engkau, baik orang besar maupun orang biasa. Inilah masanya engkau membinasakan mereka yang memusnahkan bumi. Ayat 19. Rumah Allah di syurga terbuka dan tabut perjanjian kelihatan di situ. Kemudian kilat sambung menyambung, guruh menggelegah dan bergemuruh. Bumi bergoncang dan hujan batu turun dengan lebat. Ini adalah trompet ketujuh dalam Wahyu babak 11. Sekian, terima kasih. Shalom.